tiang agama. Ianya boleh dilakukan di tempat yang suci dan bersih seperti rumah, masjid dan surau. Dari segi bahasa, solat bermaksud doa. Dari segi istilah pula, solat ialah beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Hukum solat adalah wajib bagi setiap muslim yang mukallaf. Seperti firman Allah dalam surah Hud ayat 114. Maksudnya, dan dirikanlah sembahyang pada dua bahagian siang dan waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya, amal-amal kebajikan itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Solat boleh dilakukan secara berseorangan atau berjemaah. Kelebihan solat secara berjemaah akan mendapat 27 kali ganda pahala. Ini bermakna solat secara berjemaah sangatlah afdal bagi lelaki untuk solat berjemaah terutamanya di masjid. Ianya membawa hukum sebagai sunat muakkad. Akan tetapi bagi kaum wanita pula lebih afdal untuk berjemaah di rumah. Namun kini Malaysia telah dilanda penyakit yang bernama coronavirus. Hari demi hari, kes peningkatan wabak COVID-19 semakin meningkat tinggi. Hal ini menyebabkan kebebasan bergerak terjejas kerana sekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu juga di surau dan di masjid. Terdapat beberapa peraturan dan isu yang timbul disebabkan oleh COVID-19. Isu yang pertama ialah penjarakan sosial ketika solat berjemaah. Sejak Malaysia diserang wabak pandemik COVID-19, timbul permasalahan dalam kalangan umat Islam terhadap penjarakan saf ketika solat berjemaah di masjid atau surau. Terdapat segelintir masyarakat yang menyuarakan bahawa perkara ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Pihak mufti dan jawatankuasa fatwa negeri-negeri di Malaysia telah berusaha mempertimbangkan beberapa hujah dan dalil yang jelas bagi pelaksanaan SOP iaitu penjarakan saf di masjid dan surau. Pertama, berdasarkan dalil Al-Quranul Karim yang bergesa melaksanakan ketakwaan dan ketaatan sekadar kemampuan, iaitu fattaqullaha mastata'tum. Maksudnya, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Surah At-Taghabun ayat 16. 2. Tidak terdapat sebarang nas atau dalil yang qat'i, yakni putus dalam isu merapatkan saf. 3. Terdapat suatu kaedah fiqh iaitu semua hukum berlegar bersama illah, yakni sebab, sama ada ia wujud atau tidak, yang menjelaskan bahawa sekiranya ada sebab iaitu penularan wabak COVID-19, maka wujud hukumnya iaitu penjarakan saf. Keempat, merapatkan saf bukan termasuk dalam syarat-syarat sah solat berjemaah. Antara syarat sah solat berjemaah ialah berkumpulnya imam dan makmum di sebuah tempat yang sama. Melain keempat hujah yang disediakan oleh pihak mufti, kerajaan juga mengamalkan pemeliharaan nyawa, yakni hifzun nafsi. Ini kerana Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mengharuskan memakan bangkai jika dalam keadaan darurat. Hak umur solat Jumaat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila disuruh untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu. Di atas adalah merupakan dalil pensyariatan dan kewajipan solat Jumaat ke atas semua umat Islam. Selain itu, solat Jumaat juga antara ibadah yang mempunyai beberapa kelebihan yang dikurniakan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW supaya mereka mendapat kemuliaan hari Jumaat tersebut. Walau bagaimanapun, bermula pada tahun 2019, negara kita dilanda wabak COVID-19 yang semakin berleluasa dari hari ke hari. Pada tahun 2020, kerajaan mengambil inisiatif untuk menetapkan hak umum bagi para jemaah yang ingin hadir ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat sebagai langkah waspada dan bagi mengekalkan penjagaan fizikal ketika berada di masjid. Hal ini merupakan satu usaha pihak kerajaan setiap negeri dalam Malaysia untuk mengekang penyebaran COVID-19 dalam kalangan jemaah masjid. Dengan ini, Jabatan Agama Islam membenarkan individu berusia lebih 70 tahun menunaikan solat Jumaat dan fardu di masjid dan surau selain hak umur minimal untuk berbuat demikian dikurangkan kepada 12 tahun. Datuk Muhammad Azhan Samad berkata, kelonggaran itu sejajar dengan kenyataan Ketua Menteri Datuk Sulaiman Muhammad Ali yang membenarkan bilangan jemaah ditambah lebih ramai berbanding 40 orang sebelum ini. Mereka mestilah benar-benar sihat tanpa sebarang gejala yang berkaitan dengan COVID-19 seperti demam, selsema, sesak nafas dan batuk. Seperti mana sedia maklum, solat Jumaat hanyalah wajib kepada mereka yang cukup syarat. Terdapat dalil daripada As-Sunnah iaitu hadis yang menyatakan secara tegas berkenaan semua orang Islam yang cukup syarat wajib baginya mendirikan solat Jumaat. Daripada Nabi SAW bersabda yang bermaksud solat Jumaat adalah hak yang wajib ke atas setiap Muslim dengan berjemaah selain atas 4 golongan: budak sahaya, wanita, anak kecil atau orang yang sakit. Mereka yang diwajibkan untuk solat Jumaat perlulah memenuhi syarat-syarat solat Jumaat iaitu baligh, berakal, merdeka, yakni bebas sepenuhnya, lelaki, bermukim di tempat solat Jumaat yang didirikan dan yang paling penting ialah beragama Islam. Malah pada masa kini terdapat beberapa kekangan bagi mereka yang ingin menunaikan solat Jumaat. Antaranya ialah haram hukumnya bagi sesiapa yang dijangkiti atau dijangkiti virus tersebut untuk berada di tempat yang umum atau pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat berjemaah maupun solat hari raya. Hal ini berlaku kerana bagi mengelakkan jangkitan wabak COVID-19 ini daripada terus merebak. Pada masa ini, had dan segala ketetapan untuk solat Jumaat itu
itu berlainan serta bergantung kepada setiap negeri mengikut keadaan semasa. Dalam keadaan ini, Kementerian Keselamatan Negara telah pun meletakkan beberapa syarat bagi individu yang ingin menunaikan solat Jumaat, seperti khutbah mestilah dipendekkan. Oleh itu, khatib perlulah mengambil tempat sejurus setelah selesai azan pertama dan azan kedua terus dilaungkan. Pembacaan khutbah pertama dan kedua perlulah dibaca selama 15 minit dan teks khutbah mestilah dipendekkan sebaik mungkin dengan menjaga rukun asal atau ayat yang pendek. Selain itu, solat Jumaat perlulah dilakukan selama maksimal 10 minit dan imam digalakkan untuk membaca surah atau ayat yang pendek. Malah, ketetapan syarat ini turut digunakan bagi solat fardu berjemaah di masjid. Jemaah juga perlulah mengikut SOP dan peraturan yang ditetapkan oleh pengurusan masjid seperti bersurai dalam keadaan yang tenang dan tidak berkumpul selepas selesai solat Jumaat, sama ada di dalam atau di luar masjid. Ahli jawatan kuasa masjid juga perlulah memainkan peranan dengan menutup masjid dengan kadar segera bagi mengelakkan ahli jemaah berkumpul. Selain itu, ahli jawatan kuasa masjid juga perlulah memastikan jemaah tidak berpusu-pusu di pintu atau tidak memegang pintu dan pagar. Kesimpulannya, wabak penyakit COVID-19 telah mengubah cara hidup masyarakat secara keseluruhannya melalui norma baharu. Tidak ada yang terkecuali, bahkan dalam hal amal ibadah sekalipun, kita dapat merasai kesannya. Ternyata COVID-19 telah memberi kesan yang mendalam terhadap amalan solat berjemaah di negara kita, khususnya solat fardu Jumaat, solat tarawih dan Idul Fitri yang diadakan di masjid. Walau bagaimanapun, ibadah ini dapat dilaksanakan dengan sempurna walaupun dihadkan dengan pelbagai situasi seperti masa dan sebagainya. Ini dapat mendekatkan masyarakat Islam untuk memahami kaedah syarak seperti qawaid fiqhiyah atau prinsip umum fiqh dan faktor pewartaan fatwa yang mengutamakan maslahat kesihatan serta tegas menjauhkan sebarang mudarat terhadap umat sejagat. Andai kata musibah lain muncul pada masa hadapan, kita sudah memahami jalan penyelesaian yang ditentukan Islam untuk beribadat kepada Allah. Marilah kita sama-sama doakan agar Allah mampu memudahkan urusan kita untuk menangani virus COVID-19 ini.